Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allah, kayakan kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sehat walafiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil, Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Datuk Yusra bin Sabar Nazir Masjid Al-Mujahidin Taman Sarang Utama, para pegawai, ahli tentara kuasa dan sukarelawan Masjid Al-Mujahidin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, moga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini kira-kira 3,220 hari yang lalu, yaitu hari Jumaat 19 Disember tahun 2014. Maknanya sudah 8 tahun, 9 bulan, 24 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu juga Maulid Rasul, tajuknya adalah Rasulullah SAW sebaik-baik pemimpin pada masa itu. Alhamdulillah pada malam ini dapat kembali kita bertatap muka, dan sekali lagi syarahan kita bersempena dengan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, apabila tiba saja 12 Rabiul Awal, kelazimannya di negara kita akan ada sambutan mengenang kelahiran Nabi ini. Malam ini kita berlepas dirilah daripada berbahas atau berdebat tentang boleh atau tidak mengadakan majlis ini. Perdebatan yang tidak berkesudahan. Sedangkan orang lain dah maju ke depan, negara India dah sampai ke bulan, kita masih lagi kelahi beberapa hari bulan. Tak dinafikan kalangan yang mempertikaikan sambutan Maulid ini ada hujah, ada premis mereka tersendiri, ada dalil. Sebab ya, sambutan ini hanya diadakan 300 tahun selepas Nabi wafat. Tambah lagi hanya dijadikan sambutan rasmi bagi negara Islam 555 tahun selepas Nabi wafat. Kita juga berlepas diri daripada nak membahas, berdebat bila tarikh sebenar Nabi lahir. Yang ini hanya berdebat kata 9, 10, 11, ataupun berdebat perlu ke kita buat sambutan hari kelahiran. Kita tak nafikan ini semua adalah perbahasan yang bersifat sangat akademik, yang tidak perlulah kita campakkan kepada orang awam untuk nak menentukan. Ya, ada ulama kata 2 hari bulan, 8 hari bulan, 10 hari bulan, 12 hari bulan, 17 hari bulan Rabiul Awal pun ada. Pandangan ini boleh rujuk dalam kitab Al-Bidayah bin Nihayah karya Katsir misalnya, ataupun kita lihat Al-Taif Al-Ma'arif karya Ibn Rajab. Bahkan bukan sekadar tarikh dan bulan lahir Nabi, tarikh lahir itu, bulan kelahiran pun masih diperselisihkan. Akan ada yang dapat mengatakan Nabi lahir pada bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Safar.
Di atas keusutan untuk menentukan tarikh sebenar inilah menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak mahu mengambil Maulid Nabi sebagai kiraan tahun Islam pertama. Walaupun ada usul ketika itu. Di saat Umar Al-Khattab memerintahkan "Tu'mu lin-nasi syai'an ya'rifunahu min at-tarikh." Kita kumpulkan jenis pandai bincang apakah peristiwa event yang boleh kita jadikan kiraan tahun pertama Islam. Kita bikin kalender kita sendiri. Ada yang mencadangkan tuan kita guna pakai sajalah kalender Julian yang tak wujud 46 tahun sebelum Masihi. Kita guna pakai, kita standardize seluruh dunia. Tapi Umar kata kita mesti ada identiti sendiri. Kenapa nak pakai yang baru? Banyak usul kata Ibn Hajar kanatul qadayat allati muttafaqatna wa yumkin yu'arrikhu biha arba'. Daripada banyak usul, 4 yang terbaik Sayyidina Umar select: Maulidi, Mab'athi, Hijrati, Wafati. Sayyidina Umar select kelahiran, tahun keutusan, tahun Nabi hijrah, tahun Nabi wafat. Bincang pula dalam jatuh kuasa kecil. Semua sepakat ambil farajaha indahum ja'ala min al-hijrah. Semua setuju tahun baru ambil daripada hijrah. Ada yang protes, ente ni tak sayang Nabi, ambillah pada Maulid. Apa jawab Sayyidina Umar? La yakhlu wa'id min an-nisa' fi ta'yin as-salam. Bukan saya tak nak ambil, tapi perdebatan bila Nabi lahir tak berkesudahan. Adakah kita expect setiap kali sambut tahun baru umat Islam akan bergaduh? Macam kita sambut Maulid lah. Yang ni buat review konten, yang ni kutuk video ni. Bila nak selesai? Ada yang kata, kenapa yang tak ambil tahun wafat Nabi sebagai kiraan? Waktu wafat fa'aradu anhu lima tuqi' bi-dhikri min al-asaf 'alaih. Aku kalau ambil tahun wafat Nabi sebagai kiraan tahun 1 Islam, dan saya setiap kali sambutan semua Islam sedih semua. Masuk tahun baru sedih lah. Sebab mengenang kewafatan Nabi. Ini boleh wujudlah perbahasan dalam Fathul Bari. Jadi kita ambil peluang malam ini memberikan nasihat. Tak perlu gaduh. Kita tak payah bergaduh. Sebab ada kepastian Nabi lahir hari Isnin, itu confirm. Nabi lahir hari Isnin, itu ada dalilnya. Abu Qatadah Al-Ansari cerita benar. Nabi kita ditanya kenapa dia suka puasa pada hari Isnin. Zaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilantik jadi Nabi. Hari itu turunkan wahyu untuk aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setuju Nabi lahir hari Isnin. Itu juga yang pasti ulama sepakat tak ada khilaf Nabi lahir tahun Gajah. Itu tak ada khilaf. Kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, la khilaf annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah an maulidi kana 'amul fil. Nabi itu tak ada orang ketika dia lahir di Mekah dan dilahirkan pada tahun Gajah. Jadi kepada saudara-saudara kita kalau ada di masjid atau di luar sana yang marah kita mengadakan Maulid ni tak sesuai, ataupun sebenarnya dia kata orang tak tahu kita buat Maulid ni bukan menyambut kelahiran tapi menyambut kewafatan. Katanya 12 bulan tu bukannya lahir tapi wafat. Ini semua sambutan semua ni syiah. Baiklah kita inilah, kita ni dah tua-tua tu malah itu nak berdebat daripada tua-tua bangka menjadi inilah pada nak sambut. Bagi kami tradisi Maulid khusus di Indonesia tidak terpaku pada hari bulan, tetapi pada bulan. Jadi kita dah setuju semua. Sebagai contoh, kita boleh saja menyelenggarakan sambutan Maulid, tak mesti 12 Rabiul Awal. Katalah ada yang allergi dengan 12 hari bulan, okeylah kita tak buat 12 hari bulan. Kita boleh saja bahkan minggu-minggu lepas tu okey. Macam kita Masjid Mujahidin malam ni 12 Rabiul Awal, tak, malam ni masuk 28 Rabiul Awal kalau tak salah kira. Jadi kita tidak mesti pada 12 macam kita sambut birthday kita kan mesti tarikh itu. Tak, sebab kita tahu ada khilaf bila nak sambut. Jadi tak payahlah gaduh-gaduh. Bagi kita yang berpegang kepada pendapat mengatakan boleh menyambut Maulid ni, kita pun ada hujah kita. Kita pun ada ilmu, kita bukanlah kita bodoh sangat. Kita pun ada bacaan, ada menengok beberapa dalil yang lain. Bagi contohnya dalam Quran, Allah Ta'ala ada menganjurkan, menyuruh kita, you mesti gembira atas rahmat aku. Kurnia anak, kau mesti gembira.
fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Maka katakanlah, dengan kurniaan daripada Allah tu hendaklah engkau bergembira. Itu ada arahan di surah Yunus ayat 58. Adakah gembira tu hanya kerana dapat bonus RM10,000? Tak. Atau tuan-tuan punya pencen dapat naik? Tidak. Kita gembira Nabi tu lebih besar daripada bonus belanja. Sebab Nabi memberi kita syurga. Tanpa Nabi kita masih lagi agama lain. Dulu kan kita orang tua bukan agama Islam. Sebelum tahun 1400, nenek moyang kita semua agama macam-macam. Yang daripada belah Sumatera, agamanya Tantriana Shatta, campuran Buddha sama Hindu. Yang daripada belah Jawa, agamanya Kapitayan, tak campur agama-agama pagan, agama sembah pokok, macam-macam. Tapi bila Nabi datang memberi peluang pada kita masuk surga, takkan tak boleh gembira. Jadi kita gembira dengan kelahiran dia. Bahkan tak keterlaluan kita mengatakan Nabi sendiri bergembira atas kelahirannya. Sebagai dalil tadi, bila ditanya kenapa tuan puasa Isnin, aku lahir Isnin lah. Mana dia pun happy dengan kelahiran dia. Jadi masing-masing ada hujah. Yang tak suka sambut pun ada hujah. Kita yang sambut ni ada hujah. Maka apabila semua orang ada hujah, jangan kelahi. Semua orang ada hujah, jangan kelahi. Macam mana nak buat? Datang je masjid, kita makan je lah ramai-ramai. Jangan kelahi-kelahi. Ada sedih makan, makan je lah. Lupa kalau yang pasal boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Kita tak payah kelahi lah. Ada tua-tua ni tenang-tenang saja lah. Lebih mentari menyilau mata, daik menyala udang. Sama sendiri tak payah sekereta. Bukankah boleh kita makan sehidang? Selesai masalah. Tak makan. Sebab itu maulid di Malaysia wajib 3 perkara. Pertama syarahat, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Tak nak marhaban, tak nak syarahat, no problem. Jom makan saja. Datang makan. Kalau ada lah, kalau tak ada letih. Tapi maulid mesti buat makan. Mahal hijrah, masjid tak buat makan, orang tak marah saya. Isra Mi'raj tak buat makan, orang tak marah. Maulud mesti buat makan. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Jadi tak boleh lah. Kurang-kurang mesti ada makan. Hadirin dan hadirat sekalian, pada malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita menelusuri sejarah. Mengapakah sambutan Maulid Rasul itu dicipta oleh orang dulu? Yang orang sekarang ni marah, kenapa buat? Malah ni kita cerita apa sebab orang dulu create sambutan Maulid ini. Kalau kita menelusuri keterangan sejarah, kenapa disambut? Kata Imam Suyuti dan Imam Sakhawi, upacara ataupun majlis memperingati Maulid ini diperkenalkan oleh seorang raja, seorang sultan, iaitu Malikul Mu'azzam Muzaffaruddin Kokbori. Dalam setengah kitab sebut Kokbori, ada yang panggil Kokbori bin Zainuddin Ali Kucing. Dia digelar Kokbori. Kokbori ini serigala biru. Tuanku ni asalnya dia jeneral kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di zaman dinasti Ayyubiyah. Dan dia seorang jeneral yang sangat berjaya sekali dalam operasi-operasi ketenteraannya, menyebabkan Sultan Salahuddin mengurniakan kepada dia satu kawasan untuk dia menjadi raja di situ. Dia memerintah di situ. Dia jadi pemerintah atau raja di Irbil, masih dia panggil Arbels. Itu sebuah kota di sebelah utara Baghdad, kurang 300 km. Dia menjadi sultan di situ. Dan dia memerintah tahun 1190. Usianya masa itu baru 36 tahun. Dan masih lagi ada beberapa monumen yang legasi dia lah. Menara Muzaffariyah masih ada sampai sekarang. Dia yang memperkenalkan sambutan Maulid. Memang bukan ulama, bukan itu yang orang mahu. Mana pandai buat. Tapi kenapa dia buat? Masa dia buat atau punca sambutan dia buat kerana dia melihat umat Islam sedang lemah. Lemah kerana apa? Kerana pada masa itu kita berada pada zaman Crusades. Crusades ni perang salib. Perang salib ni antara perang terpanjang Islam dengan Kristian, 391 tahun. Bermula tahun 1096 sampai tahun 1487. Perang salib begitu sengit,
antara orang Islam dengan orang Kristian. Jadi kita ada beberapa peperangan besar, peperangan kecil. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah, ada masa win the battle, lose the war. Jadi macam-macam, bergiling-giling. Jadi bila dah ratus tahun perang, kita pun jadi down. Kita pun tak larat dah, tak boleh nak planning. Yang kita jaga masjid, tak boleh nak merancang program macam dah sila standby perang. Jadi dia pun jadi fed up. Jadi moral orang Islam agak menurun. Jadi kata Ibn Jauzi, Sultan Laparuddin ini dia bukan seorang raja bijaksana, dia seorang yang gagah dan dia seorang pejuang sejati sebab dia army, general army. Dan dia pun meninggal atau mangkat dalam peperangan menentang Mongol di Baghdad tahun 1233 begitulah. Jadi dia pun fikir macam mana aku nak naikkan balik semangat orang Islam. Tuan-tuan, kalau kita berada pada kedudukan dia, apa cara nak naikkan semangat orang Islam? Hantar ke BTM tak ada lagi zaman itu. PLKM tak ada masa tu. Macam mana nak bagi semangat? Dia kalau orang Islam ni apa yang kait dengan Nabi dia suka. Jadi dia pun fikir kita kumpul orang, cari satu ulama, tulis maulid Nabi, lahir Nabi bila, buatkan cerita pensejarahan. Jadi masa tu Ibn Dihya Al-Kalbi rahimahullah dia buat maulid dia, satu kitab maulid namanya kitab At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nazir. Dia pun karang dan Sultan bayar dia 1000 dinar. Dia punya honorarium ambil 1000 dinar, kita tulis nanti dalam maulid kita baca ramai-ramai. Dan kata Said Al-Bakari dalam kitabnya Antul Talibin dan juga Ibn Jauzi ada catatkan dalam kitabnya Antul Zaman, Sultan Muzaffaruddin dia telah sponsor untuk jamuan, panggil rakyat ni datang ke istana ramai-ramai. Ini direkodkan, dia sediakan 5,000 ekor kambing untuk dijamu. Dia sediakan 10,000 ekor ayam. Dia sediakan 100,000 roti mentega. Dia sediakan 3,000 piring kuih. Dan pembelajaran keseluruhannya 300,000 dinar. Dia panggil semua orang kumpul. Jadi bukan sekadar makan sajalah, baca maulid, selawat, waktu panggil penceramah, pancung pula lagi. Bagi semua semangat. Bagi cari penceramah yang garang-garang, jangan cari pelakon-pelakon. Tentu aku tak semangat pula kan, cari yang boleh bagi semangat. Dan kebanyakan penceramah disebutkan mereka membacakan ayat surah Al-Fatih, ayat 29. Saya terangkan ayat itu. Nak tengok tuan-tuan semangat, tak tengok ayat itu. Kalau tak semangat, cek tumpah. Dia orang bacakan Al-Fatih ayat 29, hasil dia semua semangat balik rumah hasil barang. Semua mana musuh, semua semangat melawan. Walhasil selepas itu ada Battle of Crescent tahun 1987. 7,000 orang Islam berjaya tewaskan kontingen Kristian. Kontingen ini dia punya kapla dia Kesatria Kristian Katolik Master of the Night Hospitaller namanya Roger de Moulin mati terkorban dalam peperangan itu. Selepas itu dalam perang Battle of Hattin tahun 1987 juga berjaya menewaskan tentera Kingdom of Jerusalem dan akhirnya Jerusalem dirampas kembali ketika itu. Macam mana boleh cerita kejayaan ini? Dia mesti ada satu pencetus, momen pemberi semangat. Masa bila? Maulid. Jadi kita akui maulid ni tak wujud zaman Nabi, zaman sahabat. Mungkin keperluannya tidak ada. Tapi dalam keadaan umat Islam lemah, berpecah, bergaduh siang malam, musuh semakin menekan, bagaimana nak bangkit balik? Jadi itu yang dibuat. Tadi saya sebut para ulama diminta oleh Sultan Muzaffaruddin baca Al-Fatih ayat 29. Apa signifikannya ayat ini? Ayat ini memberi satu gambaran kepada kita umat Islam. Kalau ente betul-betul umat Muhammad, ini ciri, indikator dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang meletakkan ciri ini bukan ulama, bukan Nabi, Allah sendiri. Apa ciri dia? Pertama Allah mulakan ayat ini Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni utusan, confirm. Tak, jangan ada orang petikai lagi. Muhammad
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang mengikut dia itu Muhammad. Siapa? Allah Ta'ala sendiri sebut, ini Nabi aku. Orang yang ikut dia, apa cirinya? Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang bukan Islam. Saya akan terangkan, bukan saya jumpa Islam terang saya bukan itu cara kita. Tegas. Yang kedua, ruhama'u bainahum, tapi dengan sesama Islam saling sayang menyayangi. Perlu salam mesra. Ruhamah ni kasih mengasihi. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, dan kamu tanda yang ketiga melihat mereka itu sentiasa beribadat, yaitu rukuk dan sujud tanpa gagal. Kemudian yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan umat Muhammad itu sentiasa mengharapkan limpah kurniaan daripada Allah, dan apa yang mereka cari itu diharapkan redha pada Allah. Maknanya Allah sebut umat Muhammad ini orang yang bekerja mencari kurniaan Allah. Maknanya pengangguran tidak ada dalam Islam. Orang Islam tidak boleh terdiri daripada kumpulan buat berapa kursi meja pada selalu duduk saja. Tak ada kerja, tak boleh. Dia mesti yang bertahu nafadlah Allah, mesti cari kurniaan Allah. Tapi syaratnya ridwana. Benda tu mesti ada redai. Cari rezeki jual dadah tak boleh, itu tak ada redai Allah. Scam orang tak boleh, itu tak ada redai Allah. Simahum fi wujuhim min asari sujud, dan kau melihat pada wajah umat Muhammad ini ada tanda orang yang sujud. Saya tidak berpendiam nak ulas semualah tentang ciri umat Muhammad di dalam ayat ini. Kita cerita satu sajalah pada malam ini, iaitu jalan kita muhasabah. Adakah kita ini menepati ciri utama ini? Ciri pertama yang Allah Ta'ala sebut, umat Muhammad mesti asyidda'u 'alal kuffar. Dia mesti tegas dengan orang bukan Islam. Tegas dalam arti kata, orang Islam mesti tunjuk kekuatan dia. Dia tak boleh tunjuk dia lemah. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Islam kita sentiasa diminta oleh Nabi berbeza identiti dengan agama lain. Dia tak suka kalau kita sama. Bagi contoh, penukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, antara sebabnya Nabi dia rasa Yahudi mana saja dia malas, dia nak identiti dia. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku tahu ketika kau asyik memandang ke langit, aku tahu dalam hati kau bilalah nak tukar ke Mekah. Aku tahu Allah tukarkan dalam masjid itu. Begitu juga ketika Nabi mengetahui orang Yahudi puasa Ashura, Nabi puasa, tapi Nabi kata kita jangan sama dengan dia. Kita puasa sehari awal, sehari selepas. Kita jangan sama dengan orang. Kita mesti tunjuk kita baik lagi. Dia puasa sehari, kita 3 hari. 3 hari lagi kalah hari. Sentiasa nak nampak kita lebih. Kenapakah kita ihram? Sunat bagi orang lelaki itu tiba. Kalau pakai ihram tawaf, sunat tunjuk bahu. Apa sebab? Supaya nampak gagah. Ketika orang kafir Quraisy musyrikin melihat orang Islam tawaf masa zaman Nabi, masa itu ihram semua tutup tengok orang Islam. Sampai pada Madinah jahiliyah demam pada muka, demam semua tutup seluruh bunga. Sampai ketika Nabi kata kita demam, buka sikit tunjuk masa. Ada urat-urat betul tu biar tunjuk. Itu yang kita tunjuk tu. Lepas tu tuan-tuan yang banyak ilmu segan nak tunjuk. Kalau ada satu-satu tu urat berkata dan ihram tu pecik lagi tanah, tembok pula sini lagi, nampak kuat. Kenapa semayang Jumaat, semayang raya sunat pergi jalan lain, balik jalan lain, supaya orang-orang bukan Islam tengok, ramai orang Islam pergi semayang tadi kiblat, balik dia pada hak yang tolong je sebenarnya, atas semayang belangkok lagi.
Kita nak tunjukkan kita ni hebat. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Nabi, kita dengan orang bukan Islam mesti tunjuk kita kuat. Sama ada dari segi harta kita, diri kita, percakapan kita, mesti nampak kita best. Hadis tu Abu Dawud. Itu dulu zaman Amr al-As radhiyallahu anhu. Amr al-As dulu dia jadi gubernur di Mesir. Mesir ni negara bercampur, Kristian ada, Islam ada, semua ada. Dia sebagai gubernur wakil kepada Umar al-Khattab. Satu hari datang sekelompok pengandung Kristian, dari padri dia apa semua daripada gereja di Alexandria, Iskandaria, datang jumpa dia di Kairo, di Fustat Old Cairo, dan nak mengadu kepada gubernur tentang masalah dia mempunyai tempat sembahan di Iskandaria. Patung Jesus Christ pecah. Ada macam vandalisme lah, benda agaknya remaja jahat, nakal, balik patung pecah muka Jesus. Jadi dia orang mengadu tentang masalah vandalisme dan minta ganti rugi lah. Jumpa dengan orang, okay, no problem. Kita negara Islam, kita tak ada masalah. You nak bina tempat sembahyang, kita apa, kita rakyat, kita bagi, tak ada masalah. Okey, lulus. Berapa? Lulus. Tiba ketua rombongan padri ini beritahu, Tuan Gubernur, kami ucap terima kasih lah kerana meluluskan bajet. Cuma kami ingat kita kena fair and square. Ketika patung itu dibuat, orang balik pecah hidung dia. Jadi boleh kami nak minta keadilan juga. Boleh nak buat satu patung gambar Muhammad, biar budak kami balik pula pakai pecah hidung dia. Adil sikit tu kan. Kalau tuan-tuan jadi macam mana nak jawab? Alhamdulillah dia kata begini, saya tak ada masalah, cuma beginilah. Dia keluarkan pedang dia. Tuan ambil pedang saya. Tuan ambil pedang saya ni, kerat hidung saya. Tak payah pecahkan hidung Nabi saya. Kerat hidung saya tak ada hidung, tak apa. Kerat lah. Tak kerat. Tak kerat. Hidung Arab mancung boleh kamu dulu. Hidung kita tuan nak dedek. Hidung jamu madu dia pula dulu. Jadi ini ketegasan. Kita bukan bergaduh asal jumpa pukul, asal dulu asal tumbuk cari Cina tumbuk. Dah itu semua dah. Kita dalam frame berlaku di hukum wali adik. Kamu, aku kamu. Kita ada hormat menghormati. Tapi maaf kalau kita kata ini dulu pula. Berdasarkan sejarah selepas tumbangnya Khalifah Islam di Turki tahun 1924, orang Islam dihina di mana-mana. Teringat dari satu sejarah tahun 1881, Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Jadi kerajaan Turki Utsmani Khalifah. Dia pernah berjaya menghentikan pementasan teater yang mana naskah teater itu menghina Nabi dan Zainab binti Jahash. Dia di Turki, dia boleh haramkan itu di Perancis zaman dulu. Tuan-tuan sekarang boleh buat begitu. Tak ada orang nak layan kau. Cakap lintir BBB ke boleh-boleh, tapi tak ada orang layan pun. Masa tu Perancis dia merancang untuk nak mengangkat naskah teater yang diambil daripada karya Voltaire. Voltaire ni seorang pemikir Eropah yang mana dalam naskah itu memang menghina Nabi. Lepas tu drama tu bertajuk La Fanatisme atau Muhammad Le Prophète, Muhammad dan kefanatikan. Dia punya tanya dia. Di samping naskah itu mencaci Nabi, dalam naskah itu juga menghina Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahash. Tapi dia tak guna nama Muhammad, tak guna nama Zaid, nama Zainab dia pakai nama Sa'id and Palmyra. Sa'id and Palmyra. Voltaire tulis karya ni lama dah, tahun 1736, dipentaskan tahun 1741, tapi 1801 orang angkat dari naskah ini. Dan pementasan itu bukan buat di Turki, pementasan itu buat di Perancis. Apabila Sultan Abdul Hamid Turki
pergi mendapat cerita itu, mendapat berita itu, dia keluarkan arahan kepada pemerintah Perancis melalui dutanya di Paris, hentikan pementasan drama itu, dan dia memberi amaran tindakan politik yang bakal dihadapi oleh Perancis kalau dia meneruskan pementasan. Dan kerajaan Perancis Paris mengambil tindakan menghentikan serta-merta. Tak berani Perancis. Apabila Perancis tak boleh buat, komponen teater ini pindah pergi England. Sebenarnya sajalah dia pergi England. Dia balik ke England untuk buat pementasan yang serupa. Sekali lagi Sultan Abdul Hamid keluar surat kepada England. England ada raja, dia peduli apa? Aku raja, dia raja, aku raja. Dia beri amaran kepada England, jangan pentahkan. Tapi England ni dia ada accent segala big brother mentality kan. England tolak arahan daripada Sultan Hamid dengan alasan tiket dah dijual dan pembatalan pementasan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan atau freedom of speech, freedom to express, dan macam-macam freedom lagi lah. Jadi perwakilan Osmania di London ketika itu memberi kata dua kepada England, memberi amaran bahawa walaupun Perancis itu adalah negara yang mengamalkan kebebasan, tapi mereka juga mengharapkan pementasan drama itu. Tapi England kata tak, ini untuk rakyat kami tak perlu tunjuk siapa-siapa. Setelah dengar jawapan itu, Sultan Abdul Hamid memberikan kata dua, saya akan mengeluarkan perintah kepada seluruh umat Islam mengumumkan bahawa England sedang menghina dan menyerang Nabi kami. Saya akan kobarkan jihadul akbar, jihad terbesar sekali. Ketika dia buat istilah itu, Britain serta-merta membatalkan program teater tersebut. Takut kan? Saya nak ceritanya zaman dulu orang Islam kan, orang takut lagi. Cakap kita bolehlah masih didengar England lah, boleh dengar cakap kita. Tapi maaf, hari ini kita bukan lagi umat yang dikeluni. Walaupun jumlah kita ramai, apa tanda burung perempuan dalam semak mati tertindih, apa tanda kiamat dekat. Muslim banyak tapi macam buih, banyak tapi macam buih. Kita buih ni benda tak kekal, buih di lautan, pukul ombak ke tepi pantai, betul hilang, begitu saja. Pada malam ni kita bukanlah nak memprovokasi supaya kita bangun buat keganasan dengan agama lain, tidak. Sebab agama kita agama paling toleran sekali di dunia. Tidak ada agama yang paling toleran sekali. Pertama, macam mana kita tak kata kita paling toleran? Tuan-tuan, Allah sendiri beri amaran pada kita, jangan hina agama orang. Mana nak dapat toleransinya? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan jangan kamu maki sembahan-sembahan orang lain, kerana nanti mereka akan maki Allah tanpa pengetahuan. Kita tak dibenarkan tuan-tuan pergi kat toko ke kuil ke, lalu kat toko besar tempat sembahyang kita hina kutuk. Tak dibenarkan. Ini boleh rujuk surah Al-An'am ayat 108. Allah tidak benarkan. Tapi bukan maksudnya kita ni dalam agama kita laku dihukum waliyadi, muat dalam hal agama. Tapi dalam maksudnya kita ni tidak menghina agama orang. Itu bukan cara kita. Bahkan kalau kita seorang pemimpin pun datang orang bukan Islam minta peruntukan nak buat tempat ibadat mereka pun mesti kita satu ni sampai begitu. Hatta nak merampas tanah pun orang bukan Islam dah duduk situ, walaupun tu tanah kerajaan semua kan ada kaedah bengkok.
Pernah berlaku di zaman Amr al-As. Saya suka bawa cerita Amr al-As sebab dia duduk dalam, dia jadi pemimpin negara yang berbilang bangsa. Macam kalau contoh pemimpin lain tu bangsa dia semua Arab semua, jadi senang sikit nak buat. Amr al-As dia nak bina masjid masa tu di Mesir. Jadi dia pun panggil PTG apa semua, bincang cari kat mana nak buat tanah. Jadi itu datanglah beberapa cadangan buat tanah sekian. Ketika cadangan diutarakan, masa tu ada sekeping tanah tu masuk dalam kawasan ataupun seorang Yahudi dalam tanah tu. Apa cerita selanjutnya? Cerita ni agak panjang. Saya ingat kita berehat dulu seketika sebab saya kira sebentar lagi akan masuk waktu Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan berkaitan Maulid Rasul pada malam ini. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak jemaah untuk memberi peluang kepada saya mengambilkan huraian pada malam ini. Hadirin sekalian, tadi kita bercerita tentang bagaimana antara ayat yang dibacakan ketika sambutan pertama Maulid Rasul dulu adalah surah Al-Fatah ayat 29. Disebutkan dalam ayat itu tanda seorang hidup umat Nabi asyiddaw 'alal kufar. Dia tegas, digeruni, disegani, dihormati oleh orang bukan Islam. Jadi kalau kita tanya diri kita pada hari ini, maaf kita katakan bahawa tidak ada lagi penghormatan kegerunan daripada orang lain kepada kita. Tapi ini bukan bermakna kita kalau menjadi orang Islam kita mesti nak lawan semua orang Islam, kafir apa tak, bukan cara itu, bukan. Agama juga tak mengajar. Tadi kita beritahu sembahan orang pun kita tak pernah akan hina, tapi kita tegas daripada segi benda-benda bersifat mengganggu urusan agama misalnya. Tapi dari segi keadilan manusiawi itu agama Islam paling toleran sekali. Tadi saya bercerita tentang Amr al-As. Amr al-As dia cadang nak buat masjid baru di Cairo. Jadi dia pun panggil pejabat tanah, PTG apa semua, cari tanah kerajaan yang strategik. Dapatlah dalam pelan itu. Pergi sebut, tengok ada rumah Yahudi. Rumah Yahudi. Yahudi itu dah duduk dah 3 generasi dah. Jadi dia orang memberitahu kepada Yahudi ni, pakcik ni kerajaan ambil balik tanah ni, nak buat masjid. Pakcik kena pindah. Pakcik kata, saya kena pindah dulu. Aku dah selalu ini 7 dah duduk sini. Kerajaan banyak tanah, buatlah tempat lain masjid. Kenapa sini pun nak buat je? Yahudi kan. Jadi, geng-geng PTG tak apalah, tak nak pindah. Kami repot je dalam surat tindakan. Dia repot. Dia pakcik ni tak nak pindah. Amr al-As kata, bagi notis. So, pindah masa 2 minggu. Sampai 2 minggu, tak pindah, buat keras gitu. Sampai Amr sendiri datang tengok. Kenapa tak nak pindah? Kami dah duduk pelama sini, Tuan. Tuan buatlah tempat lain. Cuba ada ehsan sikit dengan rakyat bawah. Orang susah pun, mesti ni orang suruh pindah. Kata Amr, by right, dari segi law, saya boleh ambil tanah ni tanpa bayar apa-apa tu. Tapi saya dah ada ehsan, saya bayar awak ganti rugi lagi. Patut kami tak payah bayar. Yahudi jawab, bayar ganti rugi pun kami tak nak pindah. Asal tak nak pindah pula? Namun pun ganti rugi, walau dia ganti tetap rugi. Kami tak nak, kami nak ganti untuk takkan banyak tu Yahudi ni. Aku kata begini, aku bagi 2 minggu lagi. Tak bilang pulang. Bukan nak buat masjid, bukan buat rumah rasmi. Menteri yang hendak buat masjid. Amr balik. Yahudi kata, oh, ini Amr banyak ingat dia besar. Dia ni bawa gubernur lah. Atas dia ada lagi bos besar. Umpama kita menteri besar, atas dia ada menteri. Tak salah begitu. Aku nak jumpa Umar Al-Khattab. Dia punya bos, Perdana Menteri dia. Nombor Putrajaya. Putrajaya ada Madinah. Aku nak pergi ke Madinah, aku nak mengadu dengan bos dia. Dia cakap banyak. Yahudi ni pun pergi ke Madinah. Zaman itu daripada Mesir pergi ke Madinah. Berapa hari nak pergi. Ni ada masa 2 minggu lagi sebelum kena sodok. Sampai
sampai di Madinah, cari pula mana Umar Al-Khattab. Tak kenal pula Umar. Zaman itu mana ada gambar menteri, dinding, gambar. Kita mana kenal. Zaman tu Facebook tak ada. Jadi memang dia macam kita. Umar tak tahu mana rupa orang dia. Cari, tanya orang, mana istana Khalifah? Khalifah mana ada istana ni? Sudah. Pejabat-pejabat rasmi tak ada. Yang ini jalan lagi. Tanya lagi, macam mana nak kenal Khalifah? Dia ni macam mana orang? Dia ada escort bodyguard yang dikirim negara dia ke? Tak ada bodyguard dan anak yatim. Suka ikut dia, budak-budak kecil. Lain macam pemimpin begini. Dia pun pakaian rasmi dia kalau saya nak kenal. Sebab sini semua orang pakai jubah. Saya payah nak beza. Dia ada baju rasmi ke? Selempang ke? Ada sanggup bintang ke? Sepapan sini ke? Ada tanda-tanda? Tak ada. Dia pakai jubah kain kuning. Kacau betul. Cari lagi. Jumpa satu orang lupa buku. Cik Tuan tanya, saya ni nak mencari Khalifah Umar. Saya Yahudi datang pada Mesir. Kamu nak buat apa jumpa dia? Hanya bercerita lah. Cik tolong tunjuk jalan mana saya nak cari dia. Dia ni payah betul lah nak jumpa dengan rakyat. Kita datang pada jauh. Mata datang ni tak ada pula. Tak ada appointment lah. Macam-macam letih tu. Tengik ni. Rupa yang dua pokok. Saya lah Umar. Umar dua pokok. Ini Khalifah dua pokok. Berahan gitu. Tak ada gaya langsung. Bodyguard tak ada. Pakcik awak datang pada jauh. Tuan ni nak mengadukan ni kau belum tuan. Dia semua saya pindah. Saya dah bodoh 3 generasi. Agak-agak lah nak buat masjid, carilah tempat lain. Jadi kata orang begini, pakcik nampak tengah padang pasir tu ada tulang-tulang unta. Ambil satu pos ni. Dia pun ambil tulang, bagi ke Omar. Omar keluar pedang. Dia buat garisan atas tulang. Sas! Pakcik ambil tulang ni bawa balik ke Mesir. Tunjuk kamu cakap saya bikin salah. Yahudi tengok tulang. Tuan, saya datang ke sini daripada Mesir berhari-hari nak sampai tuan. Takkanlah surat skeping pun tak ada. Manage sikit tenyih ke apa. Buat habis baik apa yang patut. Sila pertimbang ke apa ke. Saya balik tulang begini. Siapa nak percaya tuan? Pakcik, saya kenal pegawai saya kenal saya. Oh balik, bisa apa ni? Yahudi ni klaim betul boleh bawa balik jadi ni. Bawa balik sampai di Cairo, pergi ke Babylon. Beritahu kan, aku nak masuk jumpa dengan Bongka. Aku balik pada Madinah. Jadi pegawai saya beritahu, tuan, pakcik Yahudi ni nak pindah tu. Dia nak jumpa tuan. Apa hari nak? Tak tahu tuan. Dia kata dia mau balik Madinah tuan. Madinah? Umpama dengan Putrajaya. Soalan begitulah kalau orang pejabat kerjaan. Putrajaya. Dia mau yang KSU, TKSU semua kami tindakan. Panggil dia masuk. Masuklah yang begini. Tuan, saya bawa balik daripada Madinah. Jumpa dengan Amir Mu'minin tuan. Saya cerita semua dah masalah. Betul? Dia kirim kepada tuan. Abdullah tengok tulang menggigit. Teruduk dia. Gigit. Yahudi ni lagi klaim. Apa hal orang Islam ni? Yang ni bagi tulang. Yang ni dapat tulang menggigit. Aku pagi bawa tulang jadi lek. Tak ada hal. Apa hal? Heran. Kenapa tuan? Awak kamu pergi tulang pakcik. Sikit-sikit Putrajaya. Benda boleh bincang kan? Sikit Madinah. Benda boleh bincang. Tak apalah. Tak payah pindah. Duduk situ. Takkan mudah kan tuan? Tak apalah duduk lah. Tak, saya pernah tahu juga. Macam mana tuan boleh tahu tu arahan? Saya tengok kali dua ya. Ini Big Boss dah bagi warning sama saya. Wahai Umar, berlaku jujur dan luruslah dengan pakcik kerana dia rakyatmu. Kalau kau tak boleh berlaku jujur dan lurus pada dia, aku akan luruskan kau mata pedang. Jadi pada saya sakit, tak apalah pakcik duduk dalam situ, saya cari tanah lain. Pakcik kata, tuan sekejap. Saya tak sangka pula begini jadinya. Inilah tuan, saya ni Yahudi, dapat keadilan ni dapat, kata untuk saya ni Yahudi, saya
Masuk Islam Masjid. Masjid Amru tu sampai sekarang ada. Tuan kalau pergi Kairo, cari Masjid Amru Al-As. Dibina tahun 1942, dah usia 1300-1400 tahun nak bangun masjid itu. Masjid Amru Al-As. Imam besar dia Syekh Jibril. Syekh Jibril yang datang ke Malaysia setiap kali Ramadan ada imam di situ. Masjid Amru itu tanah Yahudi. Saya bawakan cerita ini nak menambahkan toleransi kita. Mana kalau orang bukan Islam itu kita ni jahat ke teroris ke, agama kita tak pernah ajar, kita paling baik. Bahkan dalam Quran, ni saya cerita Quran, dalam Quran sendiri menyebut kita dengan orang Kristian itu pun adalah satu hubungan yang rapat. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Allah Ta'ala jelaskan, sesungguhnya kamu akan dapati yang paling keras bermusuh dengan orang beriman adalah orang Yahudi. Itu Allah Ta'ala clearkan. Yang paling keras benci ke kita Yahudi. Confirm. Titik. Tak itu bincangan lagi. Tapi di bawahnya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu akan dapati orang bukan Islam yang paling dekat dengan kamu, yang paling kasih mesra dengan kamu adalah orang Nasrani, orang Kristian. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Sebenarnya kita orang Kristian rapat. Kita dengan Yahudi benci ke kita. Yahudi ni kita sayang ke dia, boleh nyampuk ke kita. Tapi sekarang kita dah melebarkan pengusaha. Padahal dengan Kristian tu rapat. Tapi kita kelahi dengan dia pula berkawan dengan Yahudi pula sekarang. Rugilah kita. Patutnya kita bina perikatan dengan dia. Sebab Yahudi benci ke Islam, dia pun benci ke Kristian juga. Kan tuan-tuan tengok dalam video orang Kristian pikir saling ludah, dia orang Yahudi ludah saling tu. Dia tak suka. Kita tak ikut strategi yang telah diaturkan. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Syamrawi, hubungan rapat Kristian dengan Islam dah dibuktikan sejak zaman awal dakwah Nabi lagi. Iaitu ketika Nabi nak hijrah yang pertama, ketika dapat penentangan daripada Quraisy Mekah, Nabi mencadangkan supaya sahabat pindah ke Habsyah. Raja An-Najasyi yang sangat kuat anutan Kristian ketika itu. Jadi inilah agama kita. Agama kita sangat baik dengan Allah. Bahkan agama kita mengajar ada 3 jenis kafir kita haram bunuh. Walaupun dia kafir. Pertama, kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir yang membayar jizyah, yang kita pungut setiap tahun sebagai imbalan, sebagai bayaran mereka tinggal di negara Islam, cukai dan sebagainya lagi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa mu'ahad? Man qatala mu'ahadan lam yarih rabihatal jannah wa in rihaha tujadu min masirati ila amal. Siapa bunuh kafir mu'ahad, dia takkan dapat cium bau surga. Sedangkan bau surga itu boleh dicium perjalanan jarak 40 tahun di hadis Bukhari. Siapa kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ini adalah diplomat yang duduk di negara itu, yang boleh merah DC. Tentu dia laku tu dia bukan sekadar kekebalan diplomatik, tapi dalam Islam haram dibunuh. Walaupun dia adalah duta pada negara yang kita tak suka, tak boleh bunuh duta, tak dibenarkan. Sebab itu insiden pembunuhan duta yang pernah berlaku, duta ada yang ditembak di Turki apa semua, itu bukan ajaran Islam. Yang Islam tak membunuh duta. Hatta zaman Nabi pernah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini mengaku jadi Nabi. Dia hantar 2 orang duta dia, utusan dia, untuk jumpa dengan Nabi, buat rundingan. Boleh nak buat kerajaan percampuran, punya akses Musailamah. Dia boleh ajak Nabi buat kerajaan gabungan, muafakat. Musailamah Al-Kadzdzab dia hantar utusan. Nabi ni tanya,
Gaza masa itu, pengikut dia dah ada 40,000 kan. Accept masa tu tuan-tuan. We got numbers, you know. We got numbers, legitimate. Memang. Jadi dia got numbers, macam bincang. Nabi layan je lah. Tapi tu Nabi tanya, tu orang utusan, ente percaya selama hari akidah dia macam-macam, dapat ayat lah, wahyu macam-macam. Dia punya utusan dia boleh dakwah pula kepada Nabi. Oh, inilah ajaran paling benar, inilah yang paling sesuai dengan aspirasi kaum muda-muda. Ajaran Tuhan bawa ni old school dah pun tak pakai dah cara dia. Kita nak kena progresi lebih baru. Dia sekolah ke Nabi pula. Ketika itu apa Nabi bagi kata-kata kepada utusan ni, amma wallahi laula anna rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakum. Demi Allah kata Nabi, kalaulah bukan kerana saya pegang kepada prinsip duta tak boleh dibunuh, nescaya tadi dah saya kegat leher. Macam sungguh. Awak boleh tingkai saya. Hadis Abu Daud. Itu duta boleh ceropot, Nabi tak ambil tindakan. Yang ketiga, kafir kita tak dulu, kafir musta'man. Kafir musta'man ni orang kafir yang dapat jaminan keamanan daripada kita. Contohnya, dia suaka politik misalnya, daripada Korea Utara ke, lari daripada presiden dia misalnya, atau mana nak duduk di sini, dapat suaka politik di sini, di masalah utama ini. Tiba datang pulau kita, bunuh pulau dia, tak boleh, sebab dia dalam keamanan perlindungan kita. Itu melihat kepada senario semasa. Kalau kita lihat sekarang ni, bermula 7 Oktober yang lalu, kita tahu peristiwa yang sedang terjadi, iaitu peperangan Hamas di Gaza telah pun melancarkan serangan yang dinamakan Amaliyat Tufan Al-Aqsa ataupun Operation Al-Aqsa Storm, operasi Taufan Al-Aqsa yang dilakukan ke atas penempatan haram Israel. Dan serangan ini memang memberi kejutan yang sangat besar kepada penduduk Israel. Sebab mereka tak sangka kita boleh buat satu serangan yang sangat mengejut. Sebab dia orang memiliki intelijen yang sangat hebat. Mossad, dia ada riset tentera macam-macam. Tak dapat nak mengesan. Naik paragliding ya tuan-tuan. Pakai parachute ya. Kan pakai drone, pakai apa. Sampai media antarabangsa menggunakan istilah berita unprecedented. Mana serangan-serangan itu unprecedented. Unprecedented itu maknanya never done or never known before. Tak pernah tahu, tak sangka, tak jangka. Unsangkable. Elemen kejutan. Alhamdulillah di negara kita, di Baikal Persekutuan, semua ahli parlimen, tak kira latar belakang blok kerajaan ataupun pembangkang ke yang berkecuali ke, semua sepakat menyatakan solidariti dengan Palestin. Kita boleh teliti ucapan-ucapan Hansard berada daripada drama kota, daripada Ledang, daripada Mo, daripada Macam, daripada Kinamatangan, Ibu Timur, semua sepakatlah. Belum mana pun semua bersolidariti dengan Palestin. Dan hari ini pun Parlimen, masa itu Parlimen mengurusi Kementerian Luar menubuhkan akaun amanah kemanusiaan Palestin, dan masa itu menyalurkan bantuan 1 juta serta-merta. Hari ini tambah pula 10 juta lagi. Dan umum Parlimen tadi target sumbangan dari swasta semua JLC jangka dalam 100 juta target. Ini semua dalam Parlimen, mana ada Hansard. Masuk dari peringkat istana pun boleh tuanku aku Sultan Abdullah dan Haji Mustafa Abdul Shah, juga dalam kenyataan resmi yang dikeluarkan sendiri oleh Datuk Pengguna Berjaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Sehari, juga tuanku menzahirkan sokongan dan solidariti bersama dengan Palestin, dan tuanku merintahkan supaya Masjid Surau mengadakan solat hajat, doa selamat. Termasuk kita di Selangor semai maghrib tadi kita pun buat qunut nazilah, ya, qunut nazilah, qunut nazilah. Contohnya jangan qunut nazilah, qunut subuh tak buat pula, subuh tak bangun agak qunut nazilah lebih. Aku supaya suruh bodoh suruh Palestin mati. Yahudi dalam badan nak tuang. Contoh saja, contoh. Cuma kita ini perkongsian untuk menambahkan knowledge ya. Kita jangan pukul kata istilah Israel, Bani Israel, Yahudi, Zionis, dia lain-lain. Dia bukan benda yang sama. Tidak sama. Israel itu
lain. Israel ni nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Itu Israel. Itu ada yang kata maksud Israel itu adalah Habibullah, kekasih Israel. Dan perkataan Israel ni banyak kali digunakan di dalam Al-Quran. Digunakan dengan istilah Bani Israel. Itu merujuk kepada bangsa Israel atau anak-anak juga pengikut Nabi Yaqub yang beriman. Dan ada juga di kalangan mereka yang kufur pada ajaran Allah. Jadi itu istilah Israel. Dia ada pula Bani Israel, lain lagi. Bani Israel adalah anak dan keturunan Nabi Yaqub. Dia ada 12, Yusuf dan adik-adik lah. Dan daripada 12 inilah yang berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf. Jadi nama Bani Israel ini digunakan sampailah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu Bani Israel. Dan ada pula istilah Zionisme atau Zionis. Zionis ni asal daripada perkataan Bukit Zion. Bukit Zion yang merujuk kepada tapak paling suci dalam agama Yahudi. Mereka percaya di Bukit Zion itulah tapak sebenar terletaknya Temple of Solomon ataupun Haikal ataupun Kuil Sulaiman. Dan tapak itu sekarang betul-betul di Dome of the Rock ataupun Kubah Sakhra yang merupakan sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi itu yang Zionis. Dia dalam kepercayaan Yahudi itu dia ada benda-benda suci dia lah. Kitabnya, dia ada kotak sucinya, dia ada bukit suci. Bukit dia satu Bukit Zion, satu lagi ada bukit satu lagi saya tak ingat nama. Tapi bukit tu kalau sebut ada di mana tuan-tuan pun jadi terkejut. Bukit tu ada di negara kita. Payah betul ya. Lepas tu Yahudi dia nak sangat datang Malaysia. Saya baik dalam pasport. Tak boleh tulis, tak boleh Yahudi masuk. Kalau tak dia nak sangat. Sebab dia katakan tapak suci mereka ada juga di negara kita. Ada di mana? Lain tahu lah kita cakap tuan-tuan. Banyak cerita kan, hilang cerita Israel, Palestin, kita cerita Yahudi malam ni. Kalau nak bagi clue, tuan-tuan nanti Google saja lah, cari Mount Ophir, O-P-H-I-R. Tak tahu lekat mana, teka lekat mana. Kan banyak ceritanya Mount Ophir. Ophir ni sangat signifikan di dalam ajaran Yahudi. Tuan-tuan sekalian, Yahudi ni dia bangsa yang memang bangsa yang dimurkai Allah. Bukan kita nak hina dia, tak. Tuhan memang tak suka dia. Dalilnya tiap-tiap hari kita baca dalam semayang, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub itu tiap-tiap hari kita baca Ghairil maghdub. Maghdub itu golongan yang dimurkai. Ulama bahas bila kita doa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus seperti mana jalan yang kau pernah beri pada orang yang kau kurniakan nikmat. Jangan tunjuk ke kami jalan orang yang kau murkai. Siapa golongan yang kau murkai ini? Punya sahabat tanya kepada Nabi. Kata Adi bin Hatim, innal yahuda maghdubun 'alaihim wa innan nasara dhallalun. Qala qultu fa inni ji'tu musliman. Qala fara'aitu wajhahu tabassatu faraha. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Maka jawablah, aku adalah orang Islam. Maka kami, kata Ali, melihat wajah Nabi berseri-seri kerana gembira. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kenapa Allah Ta'ala sangat murka kepada orang Yahudi? Pertama sekali Yahudi ini, dia tahu kebenaran Nabi dan Al-Quran, tapi mereka menentang baginda siang malam. Itu satu. Dan yang kedua, yang paling tak boleh terima, mereka ni hobi masa lapang membunuh Nabi. Hobi masa lapang membunuh Nabi. Kalau Nabi dibunuh, setakat orang Palestin dia sikap. Itu Nabi dibunuh.
Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Maka Yahudi itu disebabkan mereka kufur dengan ayat Allah, maknanya mereka tolak agama Islam. Dan yang kedua, kerana mereka itu membunuh Nabi tanpa alasan. Surah Ali Imran ayat 112. Kata Imam Jalaluddin, orang Yahudi sepanjang sejarah mereka bunuh 43 orang Nabi dan 170 orang pengikut-pengikut Nabi. Berdasarkan riwayat Abu Mubarak dalam Musnad Al-Firdaus, Bani Quraisyah bunuh. Bani Quraisyah ini salah satu klan dalam Yahudi. Dia bunuh 43 Nabi waktu siang, waktu malam bunuh 112 orang pula pengikut Nabi pada malam. Siang bunuh bos, malam bunuh sulit bos. Itulah begitu. Sulit driver, pengawal khas, semua bunuh habis. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Yahudi ini bunuh 300 orang Nabi dalam sehari. Dan antara Nabi yang terbunuh di tangan Yahudi, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria. Ini antaranya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita cerita benda cerita, dah nampak dia punya peta yang besar tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu kita melihat dalam sejarah, Nabi SAW, dia tak suka perang dengan Yahudi. Dia tak suka perang dengan Yahudi. Kenapa orang Islam tak nak perang dengan Yahudi? Sebab Yahudi ni bangsa yang mengelak. Saya tak tahu menggelumpu cakap apa. Mengelak, dia selalu tak ikut law. Macam kita nak ajak orang tumbuk, jom kita tumbuk. Kau dah siap, pandai-pandai tumbuk lah. Dia dah, kita ajak dia tumbuk. Dia dukung anak dia, dia dukung anak kita. Kita nak tunggu, macam mana sudah langkah ni. Dia suka menggunakan orang lain. Ataupun kita bergaduh dengan dia, dia pukul anak kita. Dia tak pernah berdepan. Dia akan mencari mangsa lain. Kalau dia mengamuk semua. Dia bergaduh dengan emak kesalahan. Tengok universiti, tak ada kena-kena universiti tu dengan emak. Universiti orang nak kumpul dah bulan 9, bulan depan tak boleh nak kumpul. Dia pasti dia begitu. Sebab itu dalam sejarah Nabi tak didapati berperang dengan orang Yahudi. Lebih banyak perang orang musyrikin. Sebab itu apabila serangan datang sekarang ini, yang Hamas ini memang lain daripada lain. Sebab selama ini sejak mula perang Israel Gaza tahun 2008 yang aktif lah di bergaduh, Gaza kebanyakan masanya berada pada posisi defensif. Kalau skripnya standard lah, Israel lancar serangan udara, Gaza berdiri balik. Datang Mesir jadi pendamai, orang Malaysia macam biasa boikot McD, Starbucks, kecam Facebook, Menteri Pertahanan Mesir Yahudi. Macam tu lah. Orang Malaysia tu jaga kerja, dia tak tahu. Serempat memang ada, mana standby. Aduh, pasal balik. Reda esok Starbucks semula. Dan itulah selama 15 tahun ulang-ulang. Israel lancar serangan udara, Gaza berdiri balik, datang Mesir jadi pendamai, kita pun boikot sana sini. Itu yang berlaku setiap tahun. Jadi kita pun dah tak perasan benda itu berlaku. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini sangat unprecedented. Sebab kali ini Hamas pula melancarkan serangan ofensif dan berjaya pula menembusi kawasan atau kawasan yang dibawa kawalan Israel. Memang bagi orang yang cinta damai, dia tak suka dengan tindakan Hamas ini. Bila tengok kita punya aftermath-nya, memang ramailah orang, budak-budak kecil, ibu-ibu di Palestin, di Gaza khususnya jadi mangsa. Perang ni tak ada orang suka, bukan orang je lah. Ada tuan-tuan senior, saya untuk setuju Ustaz, bukan Tuan Haji seorang yang satu dunia orang tak suka perang. Siapa yang cakap ni? Allah. Allah sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Aku wajibkan kamu perang dan aku tahu perang itu sesuatu yang kamu benci. Betul tak Tuhan sebut? Aku tahu kamu tak suka perang. Apa sebab kamu tak suka perang? Perang ini kehilangan. Kita hilang segala-galanya.
Rumah, duit, kerjaya, pencen, duit dalam bank, semua hilang. Bisnes, semua hilang. Masa depan hilang. Tapi apa di ujung ayat Allah Ta'ala sebut? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaupun perantau kamu tak suka, tapi boleh jadi perkara yang kamu benci baik untuk kamu, dan barangkali perkara yang kamu suka dia tak molek untuk kamu. Aku lebih tahu, demo tak tahu gambar satu. Wallahu ya'lam, aku lagi tahu. Mu tak tahu apa-apa. Surah Al-Baqarah ayat 26 lah. Jadi kalau tuan-tuan ada yang malam ni berpandangan tegak, oh tak sepatutnya amat melancarkan, silakan, you are not alone. Semua tak suka. Ada yang suka, ada yang suka kita tak nafi. Aku kita kena ajar dia sikit, tapi kesannya kuat, kita tak nafi juga. Anak-anak semua. Maka disebabkan Israel Islam secara unprecedented begitu, mereka judul-judul kali telah Kabinet Israel meluluskan Declaration of War. Declaration of War maknanya pengisytiharan perang pertama. Isytihar perang ni biasanya perang dia hanya hantar dia punya askar regular saja. Tapi kali ini dia menggerakkan seluruh rakyat dia untuk melawan. Dan ini adalah perang keempat, perang selepas Yom Kippur. Yom Kippur yang terakhir dia gunakan seluruh rakyat. Itu Yom Kippur ni perang keempat dan terakhir antara Israel dengan Liga-Liga Arab. Lepas tu Liga Arab ni Syria, Mesir, Jordan, Arab Saudi. Join the club lah. Sekarang ni semua dah tak join lah, semua asyik kalah Palestin mana-mana yang nak hidup. Dulu dia orang satu geng dulu. Perang pertama tahun 48 sampai 49. Tapi kejahatan senjata. Perang yang kedua tahun 56, Israel surrender. Perang ketiga tahun 67, itu Israel menang. Perang keempat tahun 73, lepas itu kejahatan senjata. Jadi selepas itu, ini adalah yang terbaru lah. Dia melancarkan perang secara besar-besaran. Tapi saya nak bawakan satu naratif pada malam ni, ringkas saja. Tadi saya sebutkan Nabi dulu dia tak perang dengan Yahudi. Kalau tuan-tuan kaji sejarah, Nabi tak berapa perang dengan Yahudi. Nabi banyak adakan perjanjian dengan Yahudi ni, lebih banyak perjanjian. Kenapa Nabi malas nak berperang dengan Yahudi? Yahudi ni bangsa tak ikut law. Dia dalam peperangan dia tak ikut peraturan Convention Geneva, apa dia tak peduli. Dia rasa dia tembak pula, dia tembak pula. Dan pada zaman Nabi pun begitu. Kalau kita tinjau sejarah, di Madinah ada 3 klan family terbesar dengan Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Jumlah mereka ketika itu keseluruhannya dianggarkan lebih kurang 4,400 orang di Madinah. Antara 3 golongan ini, kabilah yang paling mempunyai anak buah paling ramai Yahudi Bani Quraizah. Ada 1,500 orang dalam satu kampung. Dan Bani Qainuqa, Bani Qainuqa yang terbesar. Bani Quraizah pula ada 1,400 orang. Dan selebihnya itu adalah ahli untuk Bani Nadir. Ada juga kabilah Yahudi yang kecil-kecil lah. Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Harth, Bani Sa'idah, Bani Tu'sam, Bani Auf, Bani Sa'labah, Bani Jabnah. Banyak ada beberapa yang klan yang kecil-kecil, kampung kecil-kecil. Nabi banyak buat perjanjian. Nabi zaman dia ada 10 perjanjian sekitar Madinah. Dia buat dengan Bani Damrah, Bani Ghifar, Bani Mudlij, Juhannah, Zainab, Zainab, dan banyak lagi. Kemudian ada 4 perjanjian yang Nabi buat di timur laut Madinah. Najd, Yamamah, Oman, Hadramaut dengan Bahrain. Dan Nabi ada buat 7 perjanjian di selatan, iaitu dengan orang Yahudi, orang Kristian, masalah Jabbar, Azrah, Ailam, Zumatul Jandal. Nabi buat perjanjian MOU. Kemudian ada 4 perjanjian khas Nabi buat dengan Yahudi. Yahudi Khaybar, Yahudi Fadak, Timah dengan Wadi Qur'an. Tapi Yahudi ini dia pula terkenal sebagai bangsa yang suka langgar perjanjian. Sama macam sekarang, lebih kurang. Jadi two state solution. Negara kita bagi 2. Satu Israel state, satu Palestine state. Kau punya negara adalah tepi barat dengan Gaza. Kau perintah ini 2 negara. Kau ada duta, kau hantar di Kuala Lumpur, kau tak ada masalah.
nama negara, bumi dipijak milik orang. Nak masuk semayang ada askar, nak ni keluar tugas. Ini kan negara yang kata bagi negara, itu yang jadi gaduh tu. Dia orang memang buat perjanjian dia fail. Yahudi daripada dulu lagi dia suka lagu perjanjian. Lain di mulut, lain di hati. Lain mulut, lain di perbuatan. Mulut manis, di hati nyembah iblis. Daripada dulu lagi begitu. Jadi Yahudi pertama sekali yang Nabi ambil tindakan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni Yahudi pertama yang pecah perjanjian. Dia langgar perjanjian. Tahun 624 Nabi ditakkan kepung Yahudi Bani Qainuqa. Nabi buat itu kepung 15 hari. Tidak buat serangan, kepung. Kita sekat segala bekalan. Berat tak masuk, gula tak masuk, tepung tak masuk, wifi kerat, semua patut yang patut kerat-kerat, elektrik potong, semua biar dia susah 15 hari. Macam dalam perang pun memang itu kerja komando, JJK apa semua, guru gerakan dalam sebelah komando. Dia masuk kawasan musuh, memang dia sabotaj dulu. Tapi musuh luar kalau perang dengan Malaysia tak payah sekat berat, potong wifi, mati orang Malaysia terlihat-terlihat kritik ini. Tu meninggal diri. Dalam jalan pakai weh, tak ada lain itu sesat ambil orang waktu. Kita memang hidup dengan internet tu kita. Kenapa Nabi dia hantar orang sahabat kepung 15 hari? Puncanya Bani Qainuqa dia menganjing. Menganjing dia apa pasal orang tua? Dia sindir perli. Dia sindir kononnya masa tu Nabi baru lepas menang perang Badar. Dia kutuk orang ramai. Dalam kata kita orang perang, buat MOU, time perang, orang Islam pergi. Oh, bukan semua nyanyi kompak bagi semangat. Bagi lawan tak juga. Bila dah menang, kutuk. Apa yang mereka kutuk? Mereka kata, Muhammad, lawan orang tak sekolah. Boleh. Orang Mekah, no school, bodoh, jahil. Orang macam kita, educated, ada Nobel Prize macam Yahudi ke cili-cili kan. Apa yang mau bodoh boleh tak menang. Cerita tu sampai kepada Nabi turun ayat 12 sampai 14 surah Ali Imran. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Muhammad, kau jawab sikit pada orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi dah nampak dah cerita ni. Oh, dia dah start mengajar lah. Dia dah start kata, alah, menang abang bodoh. Boleh tak menang? Nabi simpan. Okey, tak ada masalah. Dia dah buat perjanjian ni. Setia bersama membangun negara. Kau mesti kalau senang atau susah, tak kecil, tak pula bagi macam-macam. Kemuncaknya kata ulama, geng-geng Bani Qainuqa dia cabut kehormatan orang Arab di pasar Bani Qainuqa. Jadi adalah muslimah pergi ke pasar itu, adalah dia mencabut kehormatan. Orang Islam agak, pemuda-pemuda Islam agak gaduh. Akhirnya gaduh tumbuh sampai timbul kematian, korban. Jadi Nabi marahlah, kita kan dah berjanji jangan gaduh, jangan mencabut kehormatan. Nabi ambil tindakan kepung 15 malam. Yahudi cerdik, dia lantik diplomat dia, wakil dia. Siapa wakil dia untuk mengundi dengan Nabi? Tak lain tak bukan Abdullah bin Ubay, Presiden Munafik Madinah. Dia telah diajak jadi jururunding. Jadi Abdullah bin Ubay pun jumpa dengan Nabi. Ya Rasul, ini Bani Qainuqa ini, dia orang ni orang saya. Nabi tanya celah mana kalau orang kau? Ini ya Rasul, dulu sekutu Khazraj, saya Khazraj. Dia orang sekutu kami. Kami dekat tempat dia 2,000 undi solid. Itu memang dia yang menyebab kami menang dulu kalau berlawan. Jadi kami kena jaga dia, tolong ihsanlah sikit. Ini banyak tolong saya ni dulu. Dia bantu saya 400 hasirah wa 300 dira'in qad mana'unni min al-ahmar wal aswad. Dia bantu saya perang dengan Aus. 300 askar bersenjata, 400 orang tak ada senjata, tolong mempertahankan saya semasa Mu'az ni, pertempuran Mu'az ni pertempuran besar antara Aus dengan Khazraj. Dia perang di satu oasis punya Yahudi
Bani Quraizah. Jadi Aus ni dibantu oleh Yahudi Bani Quraizah. Bani Nadir dan juga Arab Badui daripada Muzainah. Puak-puak Khazraj pula bergabung dengan suku Badui Bani Juhainah dan juga Asjar. Jadi ini pergaduhan politik pun. Maka Abdullah bin Ubay dia yakinkan Nabi ini sekutu saya. Ini saya punya orang yang membantu saya dalam politik saya. Tolonglah ya Rasul, jangan atur saya. Okey, Nabi kata tak ada masalah. Cuma sebab pada pandangan Nabi dia orang ni kurang ajar. Aku dah sabar lama dah. Tapi ni dah kacau anak dari orang apa semua. Aku beri masa 3 hari Bani Quraizah tinggalkan kota Madinah. Tinggalkan, cari tempat lain. Orang tak sesuai hidup di sini. Kalau begini perangai, tak hormat pada sama perjanjian, baik belah di tempat lain. Jadi Allah bermain lagi. Janganlah dihalau apa semua. Jadi Nabi tetap bertegas, mereka mesti dikeluarkan. Nabi kata kalau tak keluar, kita orang rampat, harta semua jatuh kepada orang Muhajirin. Jadi Yahudi itu okeylah, setuju lah. Sampai dapat kata tu, mereka pun pindah. Yahudi kedua, ni Nabi tak gaduh, dia kepung. Tak gaduh. Yahudi yang kedua, Bani Nadir. Bani Nadir ni sampai diturunkan ayat Quran. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasy. Dan dialah yang telah menghalau orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab dari kampung halaman mereka julung-julung kali. Mereka berhimpun dan berperang dengan Rasulullah. Surah Al-Hasy ayat yang kedua. Ayat ini ada berkaitan dengan cerita Yahudi Bani Nadir dihalau daripada Madinah. Pengusiran Bani Nadir ini berlaku disebabkan mereka cuba bunuh Nabi. Itu lain pula. Jom perempuan ni tuan-tuan buat MOU tapi nak bunuh Nabi. Cerita dia, Nabi pergi ke kampungan Bani Yahudi Bani Nadir untuk minta mereka bayar denda berhubung dengan kes Ammar bin Umayyah Ad-Damri yang telah bunuh 2 orang kabilah Bani Kilab. Bani Kilab mengadu geng Bani Nadir pukul orang kampung dia mati. Jadi Nabi kata okey, kita minta ganti rugi. Nabi pergi. Bila Nabi pergi, salah seorang pembesar Bani Nadir Yahudi nama Huyai bin Akhtab, dia telah buat rancangan. Dia kata masa Muhammad duduk dekat tepi kursi ini, kita tolong batu besar daripada atas. Yang jatuh atas kepala dia, meninggal dia. Kalau Muhammad meninggal, boleh raya kita. Jadi boleh kita buat kekuatan baru. Jadi masing-masing setuju. Seorang yang menyangkut nama Amr bin Jahash, juga Yahudi. Dia kata tak tahu, saya sama buat. Kawan-kawan lain dah buat ni. Bukan tergamuk nak bunuh Muhammad. Dia orang baik, dia tak mengkhianat pada kita. Kata saya mengikut arahan. Arahan adalah arahan. Jadi dia dah standby nak tolak batu ni. Ketika Nabi sampai, Nabi duduk nak pundik, datang malaikat Jibril. Ini Nabi pun ada intelijen dia juga. Special plan dia, special plan Nabi. Kalau ini kemat, sebab Nabi special plan Jibril. Jibril mengatakan, ya Rasul, ini ada perancangan jahat, ada batu, itu orang mau tolong, jatuh ke kepala, mati kita. Jadi balik sajalah. Nabi tak ada amal batu balik. Dapat amaran daripada Jibril. Jadi Nabi pun hantar utusan yang nama Muhammad bin Maslamah beritahu bahawa mereka tak dibenarkan lagi tinggal Madinah, halau daripada Madinah. Kata apa saya kami kena halau? Sebab engkau nak bunuh Nabi. Orang pula heran, macam mana Muhammad punya intelijen dia cakap betul, dia boleh tahu semua. Maka mereka diberi tempoh 10 hari untuk tinggalkan Madinah. Kalau tak tinggalkan Madinah, hukumnya pancung kembali. Itu kata dua lagi. Datang lagi Abdullah bin Ubay, gangguan. Ini PBB ni, dia pun ganggu. Dia kata, ya Rasul, jangan halau dulu, halau ni halau lagi. Saya halau kerja-kerja ni sudah-sudah halau je. Kata dia buat kesalahan, kita kena ambil tindakan. Abdullah bin Ubay jumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Korang semua kena tinggalkan Madinah segera. Tapi jangan risau. Aku ada 2,000 anak buah aku bersedia bergabung dengan korang semua Bani Nadir. Jadi kita gabung sekali, kita lawan Muhammad. Yahudi pun dah jadi confident. We got numbers, convincing and legitimate. Jadi kita lawan je lah Muhammad. Ada bentuk kajian baru dah kita ni.
Abdullah bin Umar kata, "Begera, dia ni sikit-sikit halau, sikit-sikit halau. Dulu kena halau ni, kau boleh nak kena halau. Habis aku tinggal sekutu, aku semua dah tak ada dah." Ini semua bukan cerita tuan. Allah rekod dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-11. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, adakah kamu tidak mematikan orang munafik yang telah berjumpa dengan orang kafir yang terdiri dari ahli kitab? Dia berkata, kalau engkau diusir, kami lalu khrijanna ma'akum, kami pun akan keluar bersama kamu. Oh, pujalah. Dia bagi dia punya kata-kata berjanji mati. Allah baik kata, kalau kau kena halau, aku pun keluar pada dewan ramai-ramai. Kita boykot saja hari ini. Kita pulaukan persilangan hari ini. Contoh. Ya boleh lain mana lah. Peransang jaminan Abdullah bin Ubay. Tampak pula apa nama daripada Huyai bin Akhtab ni, dia memang seorang oportunis, perlukan sokongan begitu. Jadi kata tak pula, kita dah ada 2,000 orang-orang Abdullah bin Ubay nak support kita. Muhammad datang, kita buat kerat, tak payah pindah. Dan Islam pun datang ke perkampungan Bani Nadir. Nabi dah tugaskan Abdullah bin Umar Maktum jadi imam di Masjid Nabawi. Ali ditugaskan bawa bendera tentera Islam. Yahudi bila tengok Ali bawa bendera, semua dah takut dah. Oh, ini bukan operasi biasa, bukan gerai, ini operasi. Ini operasi perang ni. Masing-masing dah takut. Dan memang menjadi kebiasaan Yahudi, mereka bangsa pengecut. Mereka takkan bertempur secara berdepan. Tak ada sejarah mereka pulang di depan. Dia lempar batu. Lempar batu bunyi tangan bom dan sebagainya. Dia tak tahu orang, dia tengok budak kecil. Itu memang style dia. Mereka hanya mampu berkumpul dalam kota, menonton batu, panah, berselindung di balik-balik pokok. Dia orang bukan jenis mubarazah fardiyah. Dia Arab, dalam peraturan perang, dia mesti ada mubarazah fardiyah. Mubarazah fardiyah ni maknanya kita berlawan bertentang mata. Dia tak pernah. Dia bukan bangsa yang berlawan bertentang mata. Dia jadi pukul lagi. Jadi ketika dikepung, Nabi memberi arahan, keluar kamu dari sini. Orang Yahudi tak nak keluar sebab dia dah dapat jaminan daripada Abdullah bin Ubay, 2,000 orang sokong sampai celok tak datang. Tunggu, bulan tak tengok-tengok. Kabilah Bani Khatfan yang sepatutnya jadi sekutu pun tak datang. Habis semua tak hibrik, tak beri sebulan lah minit. Dah rumah ambil dia orang. Nabi kepung 15 hari. Dalam 15 hari itu pun tak datang juga mana-mana sebulan. Akhirnya berat tak ada apa, tak ada mereka lembik. Yahudi surrender. Allah campak ke dalam hati Yahudi ini pasal takut, gentar, mereka letakkan senjata. Dan selebihnya itu jadi sejarah. Mereka pindah. Itu Madinah tak ada Yahudi. Nabi Allah semua. Jadi kalau nak menggunakan pendekatan itu boleh. Allah lebih lah. Yang sekarang ni bukan original Yahudi, kopi ori. Bukan original. Jadi tak sama macam ni. Saya bawakan kisah ini untuk menggambarkan masalah ini bukanlah masalah yang baru, yang pernah terjadi sejak pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi cuba untuk nak meminimumkan risiko kematian, korban dan sebagainya. Sebab itu banyak diadakan penyanyian ketika itu. Kerana kita berhadapan dengan bangsa yang berbeza cara menghadapi konflik ataupun krisis. Kita mendoakan yang baik-baiklah kepada saudara-saudara kita di sana, kepada kita yang di Malaysia ni. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kita ni rasanya menderma sudah, berdoa sudah, ulun nazirah pun buat, demonstrasi di masjid pun tengah hari tadi dah buat. Apa lagi yang kami boleh buat? Dalam konteks di Palestin ni, selain daripada kita mengunjuk rasa, kita kena ingat kita boleh buat macam-macam. Antaranya kepada tuan-tuan yang latar belakang perundangan undang-undang peguam-peguam, usahakanlah atau ikhtiarkanlah supaya kita nak seret Israel ni ke mahkamah jenayah antarabangsa. Buatlah apa cara kita orang kalau you ni tak pandai cara nak mengirim ni tu. Dan ni peguam-peguam di Turki, di Tunisia, Algeria,
Syria, Maghribi, Libya dan lain-lain negara Islam dah pun sepakat kita nak seret dengan Israel ni ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Jadi bolehlah kita join sekali. Tak payahlah tuan-tuan sibuk nak nyaman majlis agama Islam lah, nampak saya makan kehakiman Mahkamah Syariah. Tak ada kerja, banyak kerja lain kita boleh buat. Nak buat ni contoh-contoh akan kena ramai melakukan. Yang kedua, golongan seni di Malaysia, artis-artis, kalau boleh kita buat tempoh bergabung lah sikit. Untuk tempoh terdekat ni, mana nak nyanyi gembira-gembira ni, dulu lah. Konser bukan kita nanti, konser kita pun tidaklah malaikat sangat. Biarlah macam gembira sangat. Kita unjuk rasa. Kalau boleh persembahan kita pun persembahan yang berkongsi simpati dengan saudara-saudara kita di sana. Yang ada rumah, backup, tak ada apa benda ni sihat. Kongsi rasa. Jadi kalau ke Gaza bagi yang melompat sangat, itu lah. Kalau ada konser-konser rock, sabar lah, sabar. Unjukkan rasa empati kita. Dan kalau contohnya ada medsos, kita di Malaysia akaun medsos banyak. Facebook di Malaysia saja kita ada 23,300,000 akaun. Jadi ramai buat kita. Kita tengok kebelakangan ni, walaupun kuat Islam tapi takut juga ke Yahudi punya. Ejen Yahudi pun tak berani. YA, bintang bulan, imam pula ejen Yahudi takut. Ejen Israel pun takut dalam posting. Nak ejen Gaza tu berani, nak ejen Hamas tu berani. Tanya kenapa ejen Aplik? Orang dia kena ban. Bukannya kena tembok, kena ban. Kau takut juga ejen Gaza, GOZA. Apa ejen Gaza? Ejen Palestin pun Palestin. Apa saya enggak salah ejen? Saja Ustaz, kalau ejen betul kena ban. Takut juga. Kata memang. Kata berani sikit. Tapi tak apa. Kalau Facebook tak lepas, TikTok memang akan ban kalau kita terlampau teratur sangat. Jadi kita gunakan blog misalnya. Di alam cyber ada 5 bilion tapak web yang masih yang ada, dan 70 juta yang adalah blog dia tak kacau sangat. Jadi kita di Malaysia ada hampir 200,000 bloggers yang masih lagi aktif, tapi dah ramai tak aktif. Buatkan akaun khas dalam blog, masukkan gambar-gambar maklumat sebenar, kongsikan artikel daripada penulis-penulis barat yang simpati kepada isu Palestin. Ramai wartawan orang putih, ada drama pendek yang dibuat rampas. Pelajaran itu kita kongsikan supaya mengundang sokongan daripada seluruh dunia. Ini antaralah yang kita boleh bantu. Saya kira sekarang itulah tuan-tuan sama-sama malam yang telah jam pula masanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dari atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menandatangkan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil ghammi. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasin amalana wa wasi' rizqana wa ila al-khairi qaribna wa lishari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Bantulah saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin, kabulkanlah segala keperluan mereka sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.